Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, hari ini kami akan membentangkan tentang kajian hadis dhaif dan maudhu', iaitu hadis dhaif masyhur, bersangka baik dengan harapan akan perolehinya. Nama pensyarah kami ialah Ustaz Dr. Muhammad Arif Nazri dan ahli kumpulan kami ialah Ahmad Taqiyuddin bin Muhammad Khatib Saddali dan Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Ali. Sebagai pendahuluan, penyebaran hadis dhaif ke dalam masyarakat Islam semakin membimbangkan sejak kebelakangan ini. Kebanyakan hadis ini disebarkan melalui media elektronik seperti televisyen, radio, internet dan media cetak seperti majalah, buku-buku agama dan sebagainya. Kebanyakan para pendakwah tidak mengambil berat langsung tentang hadis yang dikeluarkan. Hal ini mampu memberi kesan yang sangat berbahaya kepada orang awam dan juga para pelajar yang tidak tahu asas-asas mengenai hadis dan mereka hanya menerima apa sahaja yang disampaikan oleh media. Bagi mereka, semua yang disampaikan berkaitan dengan agama Islam, semuanya baik dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian mereka. Namun, hadis dhaif bukanlah tidak boleh diamalkan secara mutlak. Tetapi hadis dhaif boleh diamalkan sekiranya hadis yang ringan kelemahannya. Maka setiap hadis yang ingin digunakan sekalipun untuk tujuan beramal perlulah dirujuk pada sumber asal dan disemak darjatnya serta melakukan beberapa kajian mengenainya. Hadis dhaif yang masyhur yang dibincangkan dalam kumpulan kami ialah tafa'alu bil khair tajiduhu. Maksudnya, bersangka baik dengan harapan akan mendapatkannya. Pandangan ulama mengenai hadis dhaif masyhur. Menurut Syekh Ahmad Syarif An-Nasan, dalam laman sesawang rasminya, beliau berkata, ungkapan ini sering diucapkan oleh orang ramai, terutama ketika mereka ingin menimbulkan rasa optimis, sehingga mereka berkata, berharaplah kepada kebaikan, maka kamu akan perolehinya, dan ianya bukan dari kalam Rasulullah SAW, tetapi ia adalah kata-kata hikmah. Manakala kenyataan dari laman sesawang islamweb.net juga menyatakan ungkapan tafa'alu bil khair tajiduhu adalah kalimah yang baik dan ungkapan yang agung, namun ia bukanlah hadis nabawi. Hadis ganti. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيارة ولا فألة قال قيل وما الفأل قال الكلمة الطيبة. Maksudnya, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah bercerita kepada kami Syu'bah, dan Hajjaj berkata, telah bercerita kepadaku Syu'bah, lalu berkata, aku mendengar Qatadah menceritakan dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda, tiada adwa, iaitu keyakinan bahawa penyakit itu menular bukan kerana Allah. Tiada tiarah, iaitu merasa khawatir sehingga tidak jadi melakukan amal. Dan tiada fa'lah. Anas bin Malik berkata, apakah al-fa'lu itu? Beliau menjawab, kalimah yang baik. Takhrij hadis. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Sunan Tirmizi, kitab sisa musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dalam bab musnad Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nombor hadis 13411. Perawi sebelum Nabi adalah Anas bin Malik dan status adalah isnadnya sahih menurut Syu'aib Al-Arnaud. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada isu berkaitan hadis dhaif yang masyhur. Okey, isunya ialah Islam melarang umatnya daripada mengaitkan hari tertentu atau bulan tertentu atau kejadian tertentu maupun angka tertentu kepada sesuatu perkara yang malang. Hal ini seperti seseorang mengaitkan angka tertentu dengan nasib malang dan sial yang dilaluinya. Begitu juga seperti
mengaitkan bulan-bulan tertentu dengan nasib malang, lalu menghindari daripada mengadakan majlis-majlis tertentu pada bulan tersebut. Okay, maksudnya macam mengaitkan bulan-bulan tertentu dengan nasib malang kan. Macam tu macam kita petik lah bulan Julai kan. Okay. So pada bulan Julai tu mereka mengkaitkan adalah satu bulan yang membawa malang. Jadi pada bulan tu mereka takkan mengadakan apa-apa majlis langsung pada bulan tersebut. Okay, seterusnya Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Miftah Darul Sa'adah menukilkan istilah tatayyur dan atau tiyarah berasal dari perkataan at-tayr, iaitu bermaksud burung. Dalam kepercayaan masyarakat Arab jahiliah, apabila mereka mengadakan perjalanan, mereka akan terlebih dahulu melepaskan burung. Sekiranya burung itu terbang ke kanan, maka ia dikenali sebagai sa'ih. Mereka akan gembira dan perjalanan mereka dibolehkan. Maksudnya mereka melepaskan burung. Okay, sekiranya burung tu terbang ke belah kanan, maksudnya perjalanan tu boleh diteruskan dan membawa berita gembira lah untuk mereka. Dan sebaliknya, jika burung itu terbang ke belah kiri, adalah barih, bermakna sial. Mereka akan bersedih kerana ia memberi petanda musibah yang akan menimpa ke atas mereka, dan mereka akan menangguhkan perjalanan mereka. Okey, yang seterusnya, kesemua perkara ini jelas ditegah oleh Islam kerana ia menjerumuskan kepercayaan kepada sesuatu musibah itu adalah daripada makhluk, sedangkan makhluk tidak sedikit pun mempunyai kuasa yang boleh mendatangkan manfaat maupun mudarat. Ia juga boleh merosakkan sifat tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, Islam mengajar kita untuk sentiasa optimis dan bersangka baik dengan segala apa yang berlaku. Maksudnya menerima segala qada dan qadar. Okey. Seterusnya ialah contoh-contoh tatayyur dalam masyarakat Melayu. Okey, antara perkara yang sering masyarakat Melayu menganggap sebagai perkara buruk ataupun bahasa kasarnya ialah sial atau petanda tidak baik. Okey. Antaranya yang pertama, bulan-bulan tertentu tidak elok mengadakan walimah kenduri kahwin. Macam yang saya nyatakan tadilah, bulan-bulan tertentu akan membawa kepada nasib malang dan sebagainya. Okey. Yang seterusnya, kepercayaan kenan. Kenan dari segi bahasa ialah tanda atau cacat. Kenan ataupun kenan. Okey. Maksudnya ialah cacat pada badan seseorang semenjak ia dilahirkan atau keganjilan tertentu pada gerak-geri atau kelakuan yang terdapat pada seseorang semenjak kecil lagi. Kenan dalam masyarakat Melayu ialah suatu kecacatan yang mana dikenali juga sebagai badi. Badi. Okay, semua pernah dengar perkataan badi. Ia berkait rapat dengan perkara-perkara yang dilakukan oleh ibu semasa mengandung atau bapa anak berkenaan yang bersangkutan dengan objek lain seperti kenan buaya, kenan kucing, kenan monyet, kenan katak dan sebagainya. Maksudnya dalam tempoh ibu mengandung kan, mereka mempercayai sekiranya mereka sama ada si ibu yang mengandung tu ataupun suaminya menyakiti binatang macam kucing ke monyet ke, akan membawa badi kepada anak itu nanti. Okey, yang seterusnya ialah pesta mandi safar,
yang dilakukan oleh segelintir masyarakat, terutamanya yang tinggal berhampiran dengan sungai atau pantai. Upacara mandi beramai-ramai dan bersukaria ini dilakukan dengan kepercayaan perbuatan tersebut kononnya boleh menghapuskan dosa dan menolak bala. Ini simple lah. Mereka meraihkan pesta di pantai ataupun tepi sungai untuk menolak bala dan dosa. Ini adalah merupakan perkara yang khurafat. Kesimpulan kepada kali ini ialah kita dilarang sama sekali untuk menganggap sesuatu angka itu memberi sial, memberi nasib yang malang. Begitu juga hal-hal yang seumpama dengannya. Hal ini bagi mengelakkan kita terjerumus daripada mensyirikkan Allah. Yang seterusnya, sebaliknya kita hendaklah sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila berlaku sesuatu musibah. Bukannya menyalahkan angka tertentu ataupun hari yang tertentu dengan menganggapnya sebagai angka atau hari yang membawa malang. Berpegang teguhlah kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala serta serahkanlah urusan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menerima segala qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya. Antara hikmah larangan ini juga adalah bagi mengelakkan seseorang itu bersikap pesimis dalam hidupnya. Sebaliknya, kita dikehendaki agar sentiasa bersikap optimis dalam melalui hari-hari dalam kehidupan, walau apa musibah yang melanda sekalipun. Itu saja daripada kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.